Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Apa khabar tuan-tuan puan semua? Saya harapkan agar tuan-tuan puan berada dalam keadaan sihat walafiat, ceria-ceria selalu di samping keluarga tersayang. Sekali lagi bersama dengan saya Aizat Ismail, founder Hartanah dan Anda dan juga peguam Hartanah di Facebook page Johor Land Berhad. Live streaming serentak juga di Facebook page Hartanah dan Anda. Okay, apa khabar tuan-tuan dan puan? Saya harapkan agar tuan-tuan dan puan berada dalam keadaan sihat walafiat, ceria-ceria selalu di samping keluarga tersayang. Hari ini merupakan hari yang ke-19, 19 bulan Jun 2021. Kita berada dalam fasa PKP 3.0 lockdown, dan saya percaya ramai di kalangan kita yang masih lagi tak boleh bekerja, masih lagi berada di rumah, masih lagi work from home, seperti saya sendiri. Walaupun saya menjalankan tugasan sebagai seorang peguam, saya juga masih lagi tidak dibenarkan untuk membuka firma guaman saya dan masih lagi membuat kerja-kerja harian saya di rumah, dan saya percaya ramai di kalangan kita yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ni. Walaupun kita berada dalam keadaan yang terkesan, tapi itu tidak memungkinkan yang kita tak boleh nak meneruskan usaha untuk menjemput rezeki, usaha untuk mencari rezeki dan sebagainya. Jadi saranan saya kepada tuan-tuan puan semua, teruskan usaha even though kita terpaksa berkampung di rumah, terpaksa membuat kerja-kerja daripada rumah masing-masing, tapi kita masih lagi boleh meneruskan kehidupan, masih lagi perlu berfikiran positif tuan-tuan puan. Kita tinggalkan mana yang negatif tu, kita cuba berubah ke arah yang lebih baik, dan insya-Allah ada hikmah di sebalik apa yang kita sedang hadapi sekarang ni. Okey. Terima kasih banyak kepada semua. Saya dah sediakan slide presentation kita untuk pagi ni, takaful sebagai cara melangsaikan hutang. Bagi tuan-tuan puan yang nak dapatkan slide presentation yang saya dah kongsikan ni, nanti tuan-tuan puan boleh join Telegram channel saya, kerana slide ni saya akan simpan ataupun saya akan save di dalam Telegram channel secara PDF format, dalam PDF format, dan boleh dapatkan slide tersebut di dalam saya punya Telegram channel. Nak masuk Telegram channel saya senang aja. Okey, kejap saya keluarkan Telegram channel saya untuk tuan-tuan puan join lah. Okey. Ini dia dekat bawah ni. Okay, so boleh pergi ke Telegram dan search aja Coach Isaac, COACHAIZAC, Coach Isaac. So itu untuk masuk ke Telegram channel saya untuk mendapatkan handout yang ada lah. Dan insyaAllah setiap hari sebenarnya saya akan memberikan panduan, terutamanya berkaitan dengan hartanah di dalam Telegram channel tersebut. Jadi tuan-tuan puan saya syorkan masuk ke Telegram channel tersebut untuk dapatkan slide presentation yang saya kongsikan kepada tuan-tuan puan pada pagi ni. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan puan boleh scroll, boleh tengok apa yang saya postkan di dalam Telegram channel tersebut, sebab banyak informasi, banyak maklumat yang saya bekalkan setiap hari insyaAllah di dalam Telegram channel tersebut. Sebelum saya mulakan, saya nak bagi disclaimer sikit lah. Tuan-tuan puan, saya bukannya seorang perunding takaful. Profession saya sebenarnya adalah seorang peguam hartanah, dan juga saya adalah merupakan pengasas Hartanah dan Anda, sebuah portal yang saya sediakan khusus untuk membantu bakal-bakal pembeli rumah, terutamanya pembeli rumah yang nak beli rumah kali yang pertama. Okey, jadi tuan-tuan puan boleh tengok perkongsian-perkongsian yang saya dah buat di dalam Facebook page Hartanah dan Anda, di dalam Instagram dan juga di dalam YouTube channel Hartanah dan Anda. Dan seperti mana yang saya dah beritahu tadi, disclaimer daripada saya bukannya seorang perunding takaful, tapi saya mengalu-alukan sebenarnya tuan-tuan perempuan yang menjadi perunding takaful yang kebetulan tengok siaran live kita pada pagi ni, untuk memperkenalkan diri masing-masing sebagai perunding takaful, masukkan di ruangan komen, supaya mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat penonton-penonton yang menonton rancangan live kita pada pagi ni berkehendakkan nak memiliki sijil takaful selepas ni untuk mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana mereka boleh berurusan dengan perunding-perunding takaful. Jadi saya syorkan tuan-tuan puan, saya galakkan masukkan ruangan komen nama masing-masing, mungkin nak letakkan nombor telefon masing-masing dan sebagainya, boleh letakkan di ruangan komen supaya kita boleh bantu mereka yang berkehendakkan nak tahu info lanjut berkenaan dengan takaful dan sebagainya, boleh berhubung dengan tuan-tuan puan semua. Okey, so saya benarkan, tak ada masalah. So kita teruskan dengan topik perkongsian kita pada pagi ini. Okay. Bila bercakap tentang takaful ni, kita mestilah faham dulu sebenarnya apa itu takaful. Okey. Takaful bermaksud saling menjamin, berasal daripada bahasa Arab kafala. Okay, so maknanya kita jamin antara satu sama lain ataupun kita
orang kata apa, memastikan yang kawan kita ni ataupun orang yang di sekeliling kita ni, jiran kita ke, kawan-kawan kita ke, sahabat-sahabat kita ni, mereka dalam keadaan yang saling jamin menjamin. Itulah bahasa Arab asalnya, takaful. Okey, dan konsep takaful ni bertujuan menggalakkan setiap individu yang menjadi peserta dalam skim takaful tersebut, dia tolong menolong antara satu sama lain, dan perpaduan di kalangan para peserta tu selari dengan konsep apa yang kita panggil sebagai ta'awun. Itu bahasa Arab lah. Pada segi istilahnya takaful ni memang bahasa Arab, kan, kita pinjam daripada bahasa Arab tu menjadi bahasa Melayu kita lah. Dan dalam Islam tu tolong menolong ataupun menyediakan bantuan amatlah digalakkan dan dititik beratkan. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita nak faham apa sebenarnya istilah takaful tu sendiri, bahasa secara kata apa, istilahnya lah, bahasa Arab takaful tu bermaksud tolong menolong. So bila kita dah dengar istilah bahasa Arab tu tolong menolong, secara tak langsung kita nampak takaful ni adalah satu konsep yang baik lah, satu konsep yang perlu orang kata apa, titik beratkan dan perlu diamalkan. Ialah memang dalam Islam sendiri pun dia mewajibkan kita untuk tolong menolong antara satu sama lain. Okey. Dan konsep tolong menolong dalam takaful ni, objektif utamanya adalah untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik. Maknanya orang yang bernasib baik, contoh tuan-tuan puan, alhamdulillah cukup makan pakai, cukup dari segi kata apa, pendapatannya, cukup dari segi pakaiannya, apa-apa yang tuan-tuan puan dapat sekarang ni, sepatutnya kita tunjukkan rasa syukur kita, tunjukkan rasa berterima kasih kita kepada Allah SWT dengan cara kita membantu pula golongan yang kurang bernasib baik. So itulah dipanggil konsep utama takaful tu, iaitu tolong menolong antara orang yang bernasib baik kepada orang yang kurang bernasib baik. Sebenarnya objektif tersebut adalah diiktiraf dalam Islam, dan konsep ini juga disebut sebagai tabarruk. Tabarruk bukannya orang kata apa, kita bila kita cerita pasal takaful ni, memang kalau tuan-tuan puan jumpa mana-mana perunding-perunding takaful sekalipun, mereka akan tekankan tentang konsep tolong menolong ni di dalam takaful, yang lebih sinonim kita panggil sebagai tabarruk tu. Okey, dan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Maidah ayat 2 menggalakkan sikap tolong menolong sesama manusia dalam melakukan kebaikan. Okey, so kita boleh takrifkanlah ayat di surah Al-Maidah ayat 2 tersebut, dan hendaklah kamu tolong menolong di atas perkara kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong di atas perkara dosa dan permusuhan. So itulah sebenarnya the beauty of takaful to itself, kecantikan kebaikan takaful sendiri dalam konsep takaful tu sendiri, dalam pemahaman berkenaan dengan takaful tu ada konsep tabarruk, which is tolong menolong antara satu sama lain, tolong menolong di antara orang yang bernasib baik kepada orang yang kurang bernasib baik. Okey, so apa sebenarnya itu tabarruk? So bila saya cakap tabarruk ni bahasa Arab ni memang kita susah sikit nak faham, kan? Jadi tabarruk ni merupakan perkataan Arab yang bermaksud menderma secara ikhlas. Kita nak derma ni, bila kita nak buat satu amal kebajikan ni, biasanya kita nak derma ni, kita pergi ke masjid, jumpa tabung, kita masukkan. Sekarang ni dah tak dibenarkan untuk solat Jumaat, mungkin agak sukar sikit lah untuk kita pergi ke masjid nak masuk duit kita dalam tabung, kan. Tapi kadang-kadang lah bila orang faham berkenaan konsep derma ni, biasanya lah realitinya kita pergi ke masjid hari Jumaat, itu pun kalau dalam poket ada RM1 kita masukkan RM1, kalau dalam poket ada RM2 kita masukkan RM2, kan. So itu biasanya lah di kalangan para muslimin lah, yang kita lelaki yang pergi ke masjid ni. So sinonim istilah derma tu, bila kita jumpa tabung, kita masukkan duit dalam tabung tersebut. Ataupun kita jumpa orang yang susah, minta sedekah tepi jalan dan sebagainya, kita masukkan dalam dia punya cawan ataupun dalam bekas dia, kan. So itu yang kita lebih sinonim lah bila kita cerita tentang derma. Okay. Tapi sebenarnya tuan-tuan puan boleh menderma dengan lebih luas lagi. Konsep derma tu boleh boleh diaplikasikan dengan lebih luas lagi bila tuan-tuan puan join ataupun menyertai plan takaful ataupun skim takaful tersebut. Kenapa? Sekejap lagi saya akan ceritakan. Okay? Tapi dalam konsep tabarruk ni sebenarnya, tuan-tuan puan just bayangkan, cuba bayangkan begini. Okay, tuan-tuan puan, kalau kita nak tolong orang, contohlah kita nak tolong Ali.
Ali ni mungkin ditimpa musibah, dia kena kata apa, kecelakaan lah. Dia kena kecelakaan dan disebabkan kemalangan tersebut, dia ditakdirkan lumpuh, hilang kedua-dua belah kaki dia. Okay. Kalau kita nak membantu Ali, mungkinlah dengan means yang kita ada, dengan duit yang kita ada yang mungkin tak seberapa banyak, yang kita boleh bantu dia dengan, mungkin kita boleh bagi dia RM100, mungkin kita boleh bagi dia RM50, setakat mana yang kita mampu. Okay. Tapi bila tengok konsep tu sebenarnya, menderma secara ikhlas, memang betul, kita derma, memang kita ikhlas untuk menderma. Yang kita bantu pada Ali yang ditimpa kemalangan tadi tu, memang kita tak persoalkan, tuan-tuan perempuan punya keikhlasan tu memang ada. Cuma dengan sumbangan yang kita berikan tadi tu, adakah sumbangan tersebut mampu untuk membantu Ali untuk membeli kaki palsu sebagai contoh, sebab dia dah hilang kedua-dua belah kaki, ataupun nak pergi ke hospital untuk mendapatkan treatment dengan fisio dan sebagainya. Adakah dengan duit RM100 yang kita bagi seorang-seorang tu mampu ke Ali untuk meneruskan kelangsungan hidup dia? Sebab dia dah tak boleh nak bekerja, dia dah tak boleh nak buat aktiviti harian dia seperti biasa, disebabkan kehilangan kaki tadi. Jadi persoalannya di situ, dengan derma tu tuan-tuan perempuan, memang saya puji, tahniah saya ucapkan, terima kasih banyak-banyak kerana tuan-tuan perempuan menderma, menyumbang kepada Ali tadi. Tapi isunya di situ, adakah dengan derma yang kita berikan kepada Ali tadi tu mampu untuk menyelesaikan masalah yang Ali sedang hadapi? Sebab tu the beauty of takaful tu sendiri, ada konsep tabaruk. Tabaruk ni kita ibaratkan begini tuan-tuan perempuan. Ada satu kolam ataupun ada satu pool, kita panggil pool lah, pool of funds ni, kolam duit yang disumbangkan oleh peserta-peserta yang menyertai skim takaful tu sendiri. Cuba bayangkan sekarang ni, tuan-tuan perempuan dah kumpulkan ada 50,000 peserta yang menyertai skim takaful. Setiap seorang tu bagi RM50. Okay, ataupun kita kira ada 100,000 lah. Setiap seorang tu bagi, tak payah banyak lah, kita bagi RM5 je lah. Okay, setiap seorang bagi RM5 dekat situ. Ada 50,000 orang yang masuk. Jadi 50,000 orang kalikan dengan RM5 dah berapa? Ataupun 100,000 orang yang masuk kalikan dengan RM5 dah berapa? Jadi dengan RM5 yang kita sumbangkan di dalam tabaruk fund tadi tu, yang kita panggil pool of fund tu, kita panggil dia sebagai tabaruk. Tabaruk fund tadi tu kita dah simpan, kita dah kumpulkan ada 100,000 orang yang masuk dalam skim tersebut, yang secara tak langsung benda tu boleh membantu, boleh membantu Ali untuk menyelesaikan dia punya masalah bila dia ditimpa musibah ataupun kemalangan tadi. So itulah sebenarnya the beauty of tabaruk di dalam konsep takaful tu sendirilah. Okay. So setakat ni saya nak tengok tuan-tuan perempuan boleh faham tak dengan apa yang saya terangkan, ataupun apa yang saya sampaikan tu masih lagi belum jelas, masih lagi belum clear. So saya nak tengok komen. Kalau tuan-tuan perempuan faham dengan konsep takaful dan juga konsep tabaruk tu, mohon tulis di ruangan komen faham coach. Okay, supaya saya boleh teruskan lagi. Sebab bila kita cerita istilah-istilah yang jarang-jarang kita dengar, tabaruk lah, ta'awun lah, apa semua ni kan, saya tak pasti sebenarnya tuan-tuan perempuan boleh tangkap ataupun boleh faham dengan apa yang saya cuba sampaikan. So minta tolong komen di ruangan komen supaya saya tahulah yang tuan-tuan perempuan bersama-sama dengan saya. Okay. Okay, Syafaati, terima kasih Puan Syafaati, faham. Okay, Tuan Ar-Rahman, Ar-Ras, faham. Okay, Puan Nila Fadila, insyaAllah faham. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah masukkan di ruangan komen. Jadi saya assume semua boleh faham lah dengan apa yang saya cuba sampaikan di sini. Okay, so dalam konteks perniagaan takaful, setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan takaful mestilah hadir dengan akad. Itu yang membezakan takaful dengan insurans konvensional. Okay, sebab dia ada akad. Setiap orang, okay, ni saya ingin nasihatkan lah kepada tuan-tuan perempuan, especially those yang menjadi perunding-perunding takaful. Tuan-tuan perempuan, pastikan bila tuan-tuan perempuan dapat menarik ataupun mendapatkan peserta, kita panggil orang ni sebagai peserta lah, participant. Dalam takaful istilah dia tu berbeza dengan konvensional. Kalau katalah kita beli insurans hayat, kita panggil kita ni sebagai pembeli ataupun subscribers lah, kita subscribe untuk dapatkan insurans
hayat tersebut, tapi sebagai kata apa, pencarum ataupun yang membeli package ataupun skim takaful ni, yang kita panggil tuan-tuan puan semua sebagai peserta. Istilah dia tu dah berbeza. Jadi tuan-tuan puan, especially kawan-kawan, sahabat-sahabat perunding-perunding takaful yang ada sekarang ni, saya ingin mengingatkan tuan-tuan puan, bila kita dapat peserta yang ingin memiliki sijil takaful daripada kita, daripada tuan-tuan puan semualah, saya tak jual takaful, tuan-tuan puan semua yang jual takaful. Okay, so bila tuan-tuan puan dapat peserta-peserta yang nak join dengan tuan-tuan puan, pastikan tuan-tuan puan baca akad, memberitahu kepada mereka, okay tuan-tuan, okay, ini adalah polisi ataupun sertifikat, kita panggil sijil takaful yang tuan-tuan puan dah sertai. Jadi apalah salahnya kalau tuan-tuan puan berakad, ataupun Cik Ali berakad untuk orang kata apa, menyumbangkan sebahagian daripada caruman yang Cik Ali bayar tadi tu untuk tabarruk fund. Kita ingatkan pada dia, dan sahabat-sahabat perunding-perunding takaful kalau boleh teruskan amalkan konsep ni. So bila kita dapat aja peserta-peserta takaful, kita pastikan yang kita dah minta dia berakad dengan kita, berakad untuk membantu. Sebab tu kita panggil tabarruk fund tu, istilahnya adalah konsep dia tolong membantu kan. So kita niatkan, kita minta dia niatkan untuk dengan ikhlasnya membantu mereka yang ditimpa musibah, dan duit yang ada tu dikonsiderkan sebagai sebahagian daripada derma mereka untuk membantu mereka yang ditimpa musibah ataupun yang kena kecelakaan dan sebagainya lah. Tu yang lebih mustahak. Okey. Dalam erti kata lain, yang lebih tepat ialah semua peserta tersebut bersetuju untuk saling bantu-membantu di kalangan mereka di atas niat yang sama. Okey. So itulah the beauty of takaful, sebab kita berniat untuk bantu orang-orang yang ditimpa musibah tersebut dengan pool of fund yang kita dah contribute ataupun kita dah dermakan tadi tu. So bila dapat duit tu, walaupun kita dermakan daripada caruman takaful yang kita bayar tu tak banyak, tapi bila dikumpulkan mestilah jadi banyak kan. So bila dah banyak kat situ, insyaAllah kita nak selesaikan masalah Encik Ali tadi, kita nak selesaikan masalah Puan Siti, siapa-siapalah yang ditimpa musibah, ditimpa kemalangan, kecelakaan tu, setidak-tidaknya duit yang ada tu mampu untuk kata apa, bersama-sama boleh kata apa, membantu mereka yang ditimpa musibah tadi. Okay, right. So, okay, kita teruskan dengan slide seterusnya. Kenapa pilih takaful? Okay, tuan-tuan dan puan, sebagai seorang Muslim lah, sebagai seorang Muslim, dan sebenarnya bila cerita konsep takaful ni, tuan-tuan dan puan jangan salah faham, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan yang non-Muslim, dan jangan fikirkan takaful ni hanya khusus untuk Muslim saja. Sebenarnya tidak, takaful ni terbuka, siapa-siapa pun boleh, even yang non-Muslim pun boleh. Yang Muslim lagilah digalakkan dan diwajibkan sebenarnya. Kalau kita nak ambil, kita kena cari yang suci dan bersih, yang halal, yang tidak ada unsur-unsur gharar, yang tidak ada unsur-unsur maisir, yang tidak ada unsur-unsur riba di situ. Saya dah cakap bahasa Arab banyak sangat ni, kejap lagi saya akan ceritakan apa yang dimaksudkan dengan maisir, gharar dengan riba tu. Tapi ni adalah yang saya nak ceritakan. Sebenarnya takaful ni bukan hanya untuk Muslim, tapi dia terbuka untuk semua. Yang non-Muslim pun boleh digalakkan untuk ambil takaful ni, yang Muslim apatah lagi kan. Okay, so kenapa kena pilih takaful? Para ulama telah sepakat memutuskan bahawa takaful adalah wajib menggantikan insurans konvensional. Jadi kita ni sebagai seorang Muslim tidak boleh tidak, bila dah ada benda yang option ataupun pilihan yang lebih suci, lebih halal, maka kita pilihlah yang halal kan. Okay. Contohnya macam ni lah, kalau tuan-tuan perempuan nampak kedai makan, ada dua kedai makan. Satu kedai makan dia ada cop halal jakim. Satu lagi kedai makan dia tulis kata apa, no pork no lard. Mana satu yang tuan-tuan perempuan nak pergi makan? So soalan ni memang agak sensitif sikit, sebab ada, saya percaya mungkin ada di kalangan kita yang pilih nak pergi yang no pork no lard tadi tu. Dia tak ada cok halal jakim tapi dia tulis no pork no lard. Tiada hinzir, tiada berasaskan balik buaya tadi tu lah kan. Tapi dia pilih juga yang tu. Tapi sebenarnya kalau misal kata sebelah-sebelah memang dah ada benda yang
terang-terang dilabelkan halal oleh pihak JAKIM tu sendiri. Jadi kita wajiblah pergi yang dilabelkan halal tu tadi, samalah macam konsep takaful. Kan kalau kita dah tahu benda tu memang bersih, memang suci, memang dah difatwakan benda tu halal dari segi Islam ijtihad ulama fatwa dah dikeluarkan dan sebagainya. Jadi kita kenalah pilih yang suci dan halal which is takaful. So tinggalkanlah yang ada unsur-unsur gharar apa yang saya sebutkan tadi tu sebab yang tu memang telah pun difatwakan benda tu haram. Jadi kita kena pilih yang halal di situ. Okey. Dan tanggal 15 Jun 1972 dah lama dah tuan-tuan puan, lebih daripada 40 tahun dah, 1972 Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan dalam persidangan yang kelimanya telah memutuskan bahawa insurans nyawa sebagaimana yang dijalankan oleh syarikat-syarikat insurans ketika itu adalah suatu muamalah yang fasid. Fasid itu apa? Rosak ataupun tidak sah. Yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dari segi akadnya kerana mengandungi unsur-unsur gharar. Ini yang saya sebutkan gharar tadi, GHARAR. Gharar ni maksud dia adalah ketidaktentuan. Ketidaktentuan ni maknanya kita tak pasti berapa keuntungan yang nak diberikan, berapa papasan yang akan diberikan, berapa dia punya faedah yang akan dapat. So benda-benda semua kita panggil unsur tu sebagai ketidaktentuan ataupun istilah bahasa Arabnya sebagai gharar. Okey. Dan dia ada juga unsur-unsur maisir. Maisir ni adalah judi. Judi so maknanya bila ada orang kata apa unsur-unsur maisir ataupun perjudian di situ elok-eloknya kita tinggalkanlah jauh-jauh. Kita takkanlah terang-terang okey macam bila cerita pasal judi ni kita takkanlah nak tengok 4 nombor ekor ataupun sports toto semata-mata, tidak. Dalam muamalat kita seharian ni pun kadang-kadang ada unsur-unsur judi di situ. Jadi kenapa kita perlu memilih yang ada unsur-unsur maisir ataupun gharar ni tadi sedangkan ada yang halal yang bersih, kan? Sudah pastilah kita diwajibkan untuk memilih yang bersih. Okey. Yang seterusnya tu ada unsur-unsur riba. Sebab tu insurans konvensional ni kita perlu elakkan sebab ada unsur-unsur riba, dan seperti mana yang kita tahulah haram sebenarnya kita makan riba dan sebagainya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa saya syorkan tuan-tuan puan memilih takaful rather than memilih insurans konvensional. Okey. Alright. So setakat mana yang saya dah ceritakan tentang asas takaful tadi, saya harap tuan-tuan puan boleh faham di situ. Dan seperti mana yang saya dah beritahu tadi tu, yang kita emphasizekan tuan-tuan puan sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang mementingkan kesucian, mementingkan perkara yang baik, mementingkan perkara yang halal, pilihlah sesuatu yang halal, pilihlah yang bersih, which is takaful. Okay, so sekarang ni jangan jadikan alasan kenapa tak pilih takaful sebab syarikat takaful tak ada ke. Kat Malaysia ni dah ada, kalau tak silap saya mungkin dah berpuluh syarikat pengendali takaful yang ada di Malaysia ni. Saya percaya ramai di kalangan penonton-penonton yang ada ni pun, sahabat-sahabat yang ada yang menonton rancangan live ni pun di kalangan perunding-perunding takaful. Jadi boleh masukkan ruangan komen untuk tuan-tuan perempuan memperkenalkan diri masing-masing. Sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan boleh membantu mereka yang perlukan khidmat nasihat daripada perunding takaful, boleh bantu mereka. Dan tuan-tuan perempuan yang mungkin berhajat untuk mendapatkan khidmat nasihat tu boleh berhubung dengan sahabat-sahabat yang dah memunculkan diri di ruangan komen tersebut. Jadi tak ada alasan ataupun tak ada sebab kenapa kita tidak memilih takaful dan kita masih lagi stay dengan insurans konvensional, sebab dah banyak dah package-package yang ditawarkan, syarikat-syarikat takaful yang ditawarkan banyak sebenarnya untuk kita join sebagai peserta dalam industri takaful tu sendiri. Okay. Alright, so kita masuk ke bab hartanah dan juga takaful ni. So apa sinonimnya sebenarnya rumah dan juga takaful? Okay, tuan-tuan perempuan, saya ingin membawa tuan-tuan perempuan mengimbau balik kepada saya punya segmen hartanah bersama Joholan Berhad ni di awal dulu kemunculan saya ketika pertama kali saya keluar di segmen live Joholan Berhad ni. Ketika tu tahun lepas pada bulan Disember, berapa bulan saya tak ingat pula, bulan Disember, saya dah syorkan kepada tuan-tuan puan untuk sediakan ataupun perbetulkan mindset. Tahun 2021 ni jadikan tahun yang sangat cemerlang untuk tuan-tuan perempuan memiliki hartanah. Ketika tu saya dah minta tuan-tuan perempuan sediakan dream board. Ingat lagi tak siapa yang dah join rancangan live saya tu, kalau tak sempat join rancangan live tu mungkin boleh scroll balik di Facebook page Joholan ni, boleh scroll balik dekat bawah-bawah tu
ada rancangan live saya ke udara pada bulan Disember 2020 tahun 2020 yang lepas. Saya dah ceritakan tentang kenapa tahun 2021 ni tahun yang terbaik untuk memiliki hartanah. Okay. Dan ketika tu saya dah syorkan tuan-tuan puan, buatlah tabungan, buatlah simpanan untuk membolehkan tuan-tuan puan berkemampuan nak memiliki rumah di akhir tahun 2021 ni. Tak kira lah tuan-tuan puan ni mungkin bekerja sendiri ke, tuan-tuan puan mungkin makan gaji ke, ataupun mungkin tuan-tuan puan sebagai perunding takaful ke, niat kita sebagai seorang Muslim, mestilah kita nak sediakan tempat tinggal ataupun nak sediakan kelengkapan yang kata apa, essential. Essential bukan essential services saja ataupun kata apa, khidmat-khidmat yang perlu saja. Keperluan kita pun kita panggil sebagai essential juga. So tempat tinggal ataupun rumah tu adalah satu essential ataupun satu perkara yang memang kita perlukan. Okey, sebab tu saya tulis kat tajuk ni, rumah adalah keperluan. Setiap orang mempunyai cita-cita untuk memiliki rumah sendiri. Okey, dah pastilah. Okey, takkanlah kita asyik nak duduk menyewa sampai bila-bila. Takkanlah kita nak menumpang dengan mak ayah kita, nak menumpang dengan saudara mara kita, nak menumpang abang kita sampai bila-bila. Kan? Takkanlah orang kata apa, kita sendiri tak terdetik niat dalam hati ni untuk memiliki harta ataupun memiliki hartanah tu sendiri kan. So setiap orang saya percaya mempunyai cita-cita untuk memiliki rumah sendiri. Rumah sebagai tempat tinggal dilihat sebagai keperluan. Dia adalah satu keperluan sama mustahaknya macam kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal ni. So itu adalah satu keperluan dan untuk kita meneruskan kelangsungan hidup. Itu yang paling mustahak sekali. Okay, miliki rumah ikut kemampuan bukan ikut nafsu. Dan paling mustahak sekali bila nak beli rumah tu kita kena ukur baju di badan sendiri. Rumah yang besar dan selesa tu sebenarnya adalah bonus untuk kita. So jangan terus baru je bekerja, gaji mungkin baru dapat tak sampai pun setahun lagi. Kita punya apa ni orang kata apa, allowance ke bonus yang kita dapat tu kita dah mencongak-congak, kita dah berangan nak beli rumah yang paling besar, yang paling cantik, yang paling canggih kan. Tapi sebenarnya hakikatnya kita tak tengok dulu kita punya kemampuan tu. Jadi tuan-tuan puan, bila nak beli rumah, bila nak memiliki hartanah, yang paling mustahak adalah rumah tu sendiri, bukannya jenis dia, bukannya saiz dia, bukannya cantik dia, yang penting rumah tu sendiri. Tak salah kalau kita memiliki rumah yang kecil dahulu, lepas tu kita pelan-pelan lah upgrade pergi ke rumah yang lebih baik kan. Yang penting kita ada rumah dulu. Sebab tu ramai yang tanya dengan saya, coach, saya nak beli rumah, gaji saya sekian-sekian banyak, tapi saya mengidam nak beli rumah yang macam ni. Katalah rumah landed, double story, harga RM500,000. So saya tanya dia balik, kalau awak kira-kira daripada apa yang awak kira tu, awak mampu ke tidak nak bayar monthly installment bulan-bulan? Boleh coach, tapi saya kena ikat perut. Boleh coach, tapi saya kena kurangkan belanja. Nak pergi kerja apa semua ni mungkin nak kena kurangkan belanja minyak, belanja tol apa semua kan. So saya cakap dengan dia, benda tu viable ataupun tidak? Benda tu munasabah ataupun tidak awak nak buat? Awak kata awak nak ikat perut. Setakat mana yang awak nak ikat perut? Nak buat housing loan ni, nak buat loan rumah ni bukannya ikat selama setahun ataupun 2 tahun. Paling-paling tidak pun mungkin 20 ke 30 tahun. So awak nak ikat perut selama 30 tahun ke? Sanggup ke awak nak ikat perut selama 30 tahun? So bila tanya soalan-soalan cepumas macam ni, dia orang tak boleh nak jawab. Sebab tu saya cakap, beli rumah ikut kemampuan. Tak perlu nak beli yang besar, tak perlu nak beli yang cantik. Anggaplah benda tu sebagai bonus kemudian hari nanti. So awal-awal ni carilah rumah yang berdasarkan kepada means ataupun kemampuan kita sahaja. Okay, right. So biasanya kita buat pembiayaan perumahan lah. Jarang-jarang sekali kita beli rumah secara tunai. Melainkan tuan-tuan perempuan mungkin saya minta maaf lah kalau misalnya kata ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang memang mampu. Saya percaya memang ada yang mampu, tapi tak semua orang yang mungkin berkemampuan nak beli rumah secara tunai. Kebanyakannya membuat pinjaman ataupun pembiayaan perumahan, housing loan dengan pihak bank ataupun pihak LPPSA lah. Jadi kita cerita pukul rata lah masyarakat kita kat Malaysia ni kebanyakannya bila nak beli rumah biasanya memang akan buat pembelian dengan pinjaman ataupun pembiayaan daripada bank ataupun sektor awam tu dengan LPPSA kan, LPPSA. Okay, so itulah kebiasaannya. Okay, alright. So bila nak
beli rumah, kita buat pinjaman ataupun pembiayaan berdasarkan kepada kemampuan kita yang saya dah sebutkan tadi tu. Nak berhutang tu sebenarnya tak salah. Ada juga teori-teori yang mengatakan tak naklah berhutang, hidup aku ni kalau hutang ni susah. Bila aku ada hutang nanti kalau aku tak boleh bayar nanti kat akhirat nanti macam mana? So dia pun kumpulkan duit nak cukupkan, katalah harga rumah tu 100,000. Dengan gaji yang ada tu mungkin dia boleh kumpulkan 500 bulan. 500 bulan kalau dia disiplinkan diri dia lah. Dia boleh kumpulkan 500 bulan untuk disimpan. Nak cukupkan sampai 100,000 tu tahun bila yang dia boleh beli rumah tu. Dan mungkin rumah yang dia nak beli tu, kalau katalah harganya sekarang ni 100,000, 5 ataupun 6 tahun akan datang, bila duit dia tu cukup, katalah dah cukup 100,000, ketika tu rumah tu mungkin harga dia tak dapat 100,000 lagi dah. Mungkin harganya dah jadi 150,000 ke ataupun 180,000, dah masalah pula nak kumpulkan lagi 50,000, 80,000 sebab tak nak berhutang ni pasal. Jadi sebenarnya konsep hutang ni bukan nak kata hutang tu bagus, kalau boleh elakkan kita elakkan lah, tapi dalam konsep nak memiliki rumah memang kita tak boleh lari tuan-tuan perempuan daripada berhutang. Saya sendiri pun bila saya nak beli rumah saya berhutang dengan bank. Jarang sekali lah kalau kita dapat beli rumah secara tunai, melainkan lah kalau kita ni mungkin di kalangan keluarga yang berada, yang memang dah ada duit, yang memang lahir-lahir mak ayah dah pamper kita dengan duit yang banyak, dah belikan kita rumah siap-siap, itu lain lah cerita kan. Tapi hakikatnya kebanyakan kita bukan daripada golongan yang kaya. Semua rakyat-rakyat marhain B40, M40 semua yang menonton rancangan live kita pada pagi ni kan. Jadi itulah kita nak berhutang tu sebenarnya tak salah. So kalau ada suara-suara sumbang yang mengatakan cuba elakkan daripada berhutang, bagi saya benda tu amat mustahil lah. Bila kita nak beli rumah kita tak berhutang kan. Jadi nak berhutang tu tak salah. Tapi yang kita kena buat, kita harus bijak mengurus hutang kita. Kita kena tahu limit setakat mana yang kita mampu untuk membayar balik hutang tersebut. Kita kena tahu kemampuan kita, setakat mana yang kita boleh servis dia punya monthly installment tiap-tiap bulan tu. Yang jadi masalahnya bila kita beli benda yang di luar daripada kemampuan kita. Kita berhutang benda yang kita tak mampu nak bayar. Itu yang menjadi masalah kan. So kalau katalah di kalangan tuan-tuan perempuan ni masih lagi belum membeli hartanah, belum membeli rumah, jadi sure saya yang paling utama sekali buatlah apa yang dipanggil sebagai profil kewangan. Nak belajar tentang profil kewangan ni tuan-tuan perempuan mungkin boleh scroll balik. Dulu saya pernah buat rancangan live di Facebook page Johor Land ni bersama dengan Tuan Erman Taim, sahabat saya yang merupakan seorang real estate agent dan juga dia merupakan perunding kewangan, pakar perunding kewangan juga. So dia ada ceritakan tentang penyediaan profil kewangan. Jadi tuan-tuan perempuan boleh tengok balik di Facebook page Johor Land ni ada video live saya bersama beliau. Okay, right. So bijak mengurus hutang yang kita buat kerana membayar hutang tu adalah wajib. Tahu kan bayar hutang tu wajib. Bila dah meninggal nanti waris-waris kita yang tolong kena bayarkan hutang-hutang kita tu. Kalau tak nanti dekat akhirat kita dipertanggungjawabkan. Kenapa kau tak bayar hutang kau Isaac? Kenapa si Abu ni ada hutang dengan Ali kan? Kenapa kau tak bayar Abu? So itu sebagai orang kata bercontoh lah. Tak ada kena-mengena dengan hidup yang termati. Okay. So housing loan ni dilihat sebagai hutang terbesar dalam hidup. Okay, so bila kita cerita pasal hutang paling besar dalam hidup masyarakat kita ni, kita ada macam-macam hutang, tapi hutang yang paling besar adalah hutang rumah. Setuju tak dengan saya? Kalau setuju, tulis setuju di situ. Okay, hutang rumah adalah hutang yang terbesar yang kita pernah buat seumur hidup kita. Okay, rakyat biasa macam saya ni, macam tuan-tuan perempuan, hutang rumah ni yang paling besar. Okay, selain daripada hutang rumah, apa lagi hutang kita biasa buat? Hutang kredit kad, hutang PTPTN, hutang MARA, ni semua hutang-hutang pelajaran yang awal-awal lagi, bila keluar-keluar je daripada universiti, benda-benda ni yang pertama sekali yang kita kena bayar kan. Hutang kereta, hire purchase punya loan, hutang sewa beli dia panggil kan. Personal loan, ada juga yang biasanya personal loan ni penjawat-penjawat awam lah, minta maaf cakap lah, penjawat-penjawat awam yang suka ambil personal loan ni kan. So itu semua hutang yang boleh dikatakan kecil lah. So mungkin kalau kita ambil PTPTN dalam 20,000, 30,000 hutang kita, housing loan
punya hutang dah sampai 200,000, 300,000 bergantung pada harga rumah tu lah kan. So kalau kita compare kan, sebenarnya dalam hidup kita ni, hutang rumah yang kita beli inilah hutang paling besar kan. Alright. So bila kita membuat pembiayaan perumahan, pastikan yang kita tidak terbeban dengan hutang yang kita buat. So balik pada benda yang saya selalu ulang tadi tu, beli rumah nak buat hutang berdasarkan kepada kemampuan kita sendiri. Itu yang paling mustahab. Itu yang paling mustahab. Kalau tuan-tuan perempuan tak pentingkan yang tadi tu, yang pertama yang tuan-tuan perempuan kena buat, ukur baju di badan sendiri, ukur kemampuan di badan sendiri. Tuan-tuan perempuan dalam apa keadaan sekalipun, tuan-tuan perempuan sebenarnya akan rasa terbeban dengan hutang yang tuan-tuan perempuan buat sendiri. So kena pastikan bila nak buat hutang tu, kena ukur baju di badan sendiri, kena ukur kemampuan kita dulu, dan jangan sekali-kali beli rumah yang di luar kemampuan kita. Even though katalah pada masa tu banker tu baik dengan kita, nak tolong kita nak dapatkan loan tu seboleh yang mungkin, sebab kita dah teringin sangat nak beli rumah tu. Sedangkan kita sendiri dah congak-congak, dah tanya dengan pasangan kita, dah tanya dengan mak ayah kita, tanya dengan atuk kita, Tok, boleh tak agak-agak beli rumah ni, kau mampu ke tidak? Tok tanya macam tu kan, kau mampu ke tidak? Tengoklah kau kira macam mana kan. So bila dah kira-kira macam tak mampu je tu, kalau tak mampu jangan gatal-gatal nak beli. Atuk kita pun dah bagi nasihat macam tu, tapi kita nak sangat rumah tu, cantik lah tu rumah ni, kalau tak beli rugi ni tu kan, kalau tak beli ni sampai bila-bila pun takkan dapat rumah ni. Itu perasaan kita saja tuan-tuan puan. Itu apa yang kita fikirkan berdasarkan kepada desakan ataupun nafsu semata-mata kan. So tuan-tuan puan kena pastikan bila nak beli rumah tu tengok berdasarkan kemampuan. Itu yang paling mustahab. Sebab apa, bila saya tak tak streskan pasal benda tu, tuan-tuan puan bila nak masuk fasa nak beli rumah apa semua nanti takut bila tersilap langkah, tuan-tuan puan dah terbeban, end up tak boleh nak bayar apa tu rumah punya monthly installment, rumah tu kena lelong, na'udzubillah minta jauh, dan kita pun melopong, tak ada apa-apa lagi dah selepas tu. Itu yang paling saya risaukan. Jadi bila nak buat pembiayaan tu, pastikan yang kita tidak terbeban dengan hutang yang dibuat. Ukurlah kemampuan berdasarkan kepada profil kewangan kita sendiri. Itu yang saya syorkan lah. Okay. Alright, so sekarang kita nak cerita, nak relate balik dengan topik kita. Mukadimah punyalah panjang coach ni kan. Punyalah panjang mukadimah ni, barulah nak masuk berkenaan dengan topik yang ada ni kan. So sebelum tu saya nak ramai rupanya yang dah join. Saya tadi bila saya buka slide tu, saya tak boleh nak tengok tuan-tuan perempuan yang join ni. Terima kasih banyak-banyak Puan Syuhaida, Puan Nur Azia, terima kasih juga kepada Puan Muhammad Syahroni. Ni pun sahabat-sahabat yang ada di ruangan komen. Terima kasih banyak-banyak. Ini perunia-perunia takaful yang kebanyakan yang join kita pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Boleh tekan button share, tarik lagi kawan-kawan, sahabat-sahabat, prospek-prospek anda yang ada kat luar sana tu, tarik mereka untuk join kita bersama secara live pada pagi ni, insyaAllah. Puan Ezrina pun ada. Terima kasih Puan Ezrina. Waalaikumsalam. So macam yang admin Johor Land ada komen tu, throwback segmen hartanah slot kedua, kewangan dan hartanah, coach dan juga Tuan Erman Taib. So ada link di YouTube channel YouTube channel Johor Land. So boleh tengok di situ. InsyaAllah tuan-tuan puan. Alright, terima kasih kepada semua yang dah masuk dan dah komen di situ. Jadi saya teruskan dengan slide saya yang seterusnya. Takaful sebagai media melangsaikan hutang. Ni baru masuk topik yang kita nak bincangkan pada pagi ni. Fahami konsep tabaruk dalam takaful, iaitu bantu-membantu sama peserta. So ingat, bila kita ambil plan, ambil package, ambil sertifikat ataupun sijil takaful, niatkan dalam hati kita masuk takaful tu sebab kita nak bantu orang lain. Itu yang paling mustahab, niat untuk membantu orang lain. Ingat, setiap pekerjaan kita kena niatkan kerana Allah, dan kita kena niatkan untuk tujuan-tujuan yang baik sahaja. Jangan kita buat sesuatu tanpa ada niat kerana Allah SWT. Dan bila nak buat baik ni kan, takkanlah kita nak niatkan kerana Allah bila kita nak buat jahat. Betul kan? Kita nak buat baik ni, kita kena niatkan kerana Allah, dan kita kena pasang niat untuk membantu orang lain. Itu yang paling mustahab sekali. Tuan-tuan perempuan nak dapat pahala kan? Nak dapat pahala kena buat macam tu. Nak dapat pahala kena pastikan setiap pekerjaan yang kita lakukan kita kena niatkan kerana Allah SWT. So bila ambil aja polisi takaful tu, ya Allah, aku niatkan dengan aku join
skim takaful ni, dengan aku join ambil polisi ataupun ambil pelan takaful ni, ambil sijil takaful ni, aku niatkan untuk membantu mereka yang berada dalam kesusahan, mereka yang ditimpa musibah, mereka yang ditimpa kecelakaan, mereka yang ditimpa kemalangan. Itu yang kita kena niatkan. Paling mustahak sekali. Okay, right. So bila dah dapat aja kita punya certificate ataupun sijil takaful tadi, kita kena pastikan yang kita faham apa yang kita ambil. Okay. Even though katalah perunding takaful yang kita jumpa tadi tu dah terangkan pada kita apa semua ni kan. Okay. Dia datang, dia bawa polisi takaful tu, saya syorkan pada tuan puan, minta perunding takaful tu terangkan balik. Cik boleh tak terangkan balik apa sebenarnya yang ada dalam sijil takaful saya ni? Itu hak tuan-tuan perempuan sebagai seorang peserta dalam skim takaful tersebut. Jadi sahabat-sahabat perunding-perunding takaful yang tengok live ni, ingat pesanan saya, jangan hantar polisi macam tu aja, bagi dia kata apa payung ke, bagi dia ada setengah tu suka bagi apa pen, bagi banyak saya ada ambil polisi takaful daripada kata apa perunding-perunding takaful kawan-kawan saya ni, ada yang datang dululah awal-awal dulu tahun 2002 masa saya mula ambil takaful. Sekarang ni dah 2021, semua dah hilang lah. Yalah, komisen dah tak dapat lagi, dia orang dah tak servis saya lah. Taklah tu gurau-gurau je lah, apa saja je nak gurau-gurau. Okay, alright. So tuan-tuan perempuan kena faham bila tuan-tuan perempuan sebagai perunding takaful datang berjumpa dengan customer masing-masing, dan tuan-tuan perempuan pula sebagai customer yang beli ataupun yang subscribe ataupun yang join sebagai peserta takaful tersebut, mintalah perunding takaful tu terangkan satu persatu klausa-klausa terma-terma yang ada dalam polisi tersebut, supaya kita faham dan kita tahu sebenarnya apa yang kita ambil. So jangan sekali-kali sebagai perunding takaful datang hantar macam tu je ataupun kurier je. Mentang-mentang lah sekarang tengah PKP, tengah PKP tak boleh nak apa ni, lockdown dan sebagainya, ambillah inisiatif untuk buat video conference macam yang kita tengah buat live sekarang ni. Bukan tak boleh nak buat. Okey tuan, dah terima belum takaful polisi yang saya bagi tu, sijil takaful yang saya bagi tu? Dah terima dah. Okey, tuan ada masa tak sekejap? Ambil masa lebih kurang dalam 15 minit, saya nak go through benda tu secara online dengan tuan-tuan perempuan. So minta dia buka polisi tu, terangkan kepada dia. Itulah sebenarnya sebaik-baiknya kan. Jangan kita bagi macam tu dan harap dia faham. Tuan bacalah sendiri, faham sendiri apa yang ada dekat sijil takaful ni. Oh banyak cantik, awak dah jual, suruh dia bayar tiap bulan, lepas tu suruh dia fahamkan sendiri. Tak bagus macam tu tuan-tuan. So minta dia terangkan. Kita sebagai ejen pula kena terangkan kepada dia. So kita sebagai customer, sebagai orang yang dah ambil polisi tersebut, minta diterangkan kepada kita. Okay, so itu yang dia punya itulah. Okay, buat persediaan dari awal walaupun kita belum membina hutang dalam pembelian rumah. Okay, konsep takaful ni sebenarnya tuan-tuan perempuan sangat cantik. Sangat cantik, sangat indah. Yang mana tuan-tuan perempuan sebenarnya kita boleh lihat takaful ni sebagai medium yang boleh digunakan untuk melangsaikan hutang. Sekiranya kita ditimpa musibah, ataupun takaful ni sebenarnya boleh digunakan sebagai medium untuk kita memiliki rumah ketika kita ditimpa musibah nanti. Okey, tuan-tuan perempuan, analogi ni macam ni. Okey, katalah sekarang ni tuan-tuan perempuan belum mampu lagi untuk membeli rumah. Okey, katalah gaji baru 2,500. Okey, bila cek dengan mortgage ataupun cek dengan banker, tuan, saya gaji 2,500 take home pay. Bersih dah tolak EPF semua, tinggal lah dalam 2,100 macam itulah. Dah tolak EPF, so tolak apa ni, benda-benda lain pun semua, tinggal 2,100. Boleh tak saya beli rumah? Okay, so banker tu kata, minta maaf cik, dalam gaji macam ni mungkin agak sukar sikit untuk cik buat pinjaman. Okay, so bila banker dah cerita macam tu, mortgage dah cerita macam tu, jadi apa sebenarnya tuan perempuan boleh cuba lakukan? Okay, kita bayangkan beginilah. Okay, duit gaji yang kita dapat, kalau kita tak force saving, kita tak simpan secara paksa, memang kita susah nak simpan. Okay, bila kita tak simpan secara paksa sampai lebih-lebih bila pun, kita tak akan menyimpan. Percayalah cakap saya. Okay, jadi kita kena paksa diri kita untuk menyimpan. Okay, satu cara untuk memaksa diri kita menyimpan adalah dengan membeli sertifikat ataupun sijil takaful. Okay, contoh, katalah tuan-tuan perempuan berangan nak beli rumah dalam tempoh 5 tahun lagi.
Okay, rumah macam mana, harga berapa, itu mungkin tuan-tuan perempuan mungkin tak boleh fikir lagi lah kan. Dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan perempuan tak terbayang pun lagi nak beli rumah teres ke, nak beli rumah kondo ke, nak beli rumah banglo ke, kita tak terfikir lagi. Tapi niat untuk beli rumah tu memang dah ada sejak daripada mula kita bekerja ni lagi. Okay, so bayangkan ketika kita mula bekerja, kita dah niatkan dalam hati kita nak beli rumah dalam tempoh 5 tahun lagi. Itu sebenarnya kita dah target dah. Kita target nak beli rumah dalam tempoh 5 tahun lagi. Okay, tuan-tuan perempuan, dengan gaji katalah take home pay tadi 2,000. 2,000 yang kita dah ada ni. Daripada 2,000 tadi, saya syorkan tuan-tuan perempuan simpan sekurang-kurangnya 20%. Sekurang-kurangnya 20% daripada 20,000 tadi. Okay, katalah 20,000, 2,000 tadi banyak sangat 20,000 kan gaji kan. So 2,000 tadi simpan 20%. So 20% di situ lebih kurang RM400. Okay, RM400 ni tuan-tuan perempuan kena simpan dekat 2 tabung. Ada 2 tabung yang tuan-tuan kena simpan, tabung A dengan tabung B. Tabung A, tabung A ni ibaratnya sebagai tabung bila masa kecemasan atau bila masa yang sangat-sangat diperlukan sahaja yang tuan-tuan perempuan boleh pecahkan tabung tu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tabung A? Tabung A ni adalah tabung takaful. Okey, so 20% which is 400 tadi tu, simpan sebahagian dekat tabung A, simpan sebahagian lagi dekat tabung B. Tabung B ni tabung apa? Tabung B ni tabung yang tuan-tuan perempuan boleh keluarkan di saat yang tuan-tuan perempuan perlukan. Istilahnya kat situ bukan di saat tuan-tuan perempuan nak, tapi di saat tuan-tuan perempuan sangat-sangat memerlukan. Okay, yang A tadi tu kalau ditimpa musibah aja yang kita boleh pecahkan, ditimpa kemalangan dan sebagainya kita boleh pecahkan tabung A. Yang tabung B ni tadi kalau kita sangat-sangat memerlukan, barulah kita kena keluarkan duit daripada tabung B tu tadi. Okey, analoginya tabung B ni diibaratkan macam kita simpan dekat tabung haji, kita simpan dekat amanah saham, itulah dia analogi untuk tabung B. Kena sediakan dua-dua tabung ni. Okey, tabung A takaful, tabung B untuk simpanan bila kita perlukan kita boleh keluarkan. Okey, kita ibaratkan juga tabung A ni lubang tu kecil. Halus saja macam lubang kita nak simpan duit shilling. Ingat tak tabung ayam? Dulu kecil-kecil kan ada tabung ayam kan. Saya ada tabung ayam dulu yang mana yang ada tabung binatang-binatang lain tu saya tak tahulah, tapi zaman saya dulu memang popular tabung ayam. Okey, masukkan duit dalam tabung tu, lubang dia atas tu kecil je, memang nak masukkan duit shilling kan. So kita ibaratkan tabung A ni macam tabung ayam tadi tu. Bila nak keluarkan duit daripada tabung ayam tadi tu, memang tak ada cara lain, kita kena pecahkan tabung tu. Bila dah pecahkan tabung tu, maknanya dah tak ada tabung lagi lah kan. Nak kena ambil tabung lain pula kan, nak kena beli tabung lain pula. Okay, so kita ibaratkan tabung A ni yang takaful tadi tu sebagai tabung ayam tu tadi. Hanya boleh digunakan, kita terpaksa pecahkan bila ditimpa musibah ataupun kemalangan. Okay, yang tabung B ni kita ibaratkan lubang dia tu besar, tangan tu boleh seluk ke dalam. Tangan tu boleh seluk ke dalam, kita nak cekut ambil duit bawa keluar masih dibolehkan. So sebab tu kita kena ada juga tabung B ni. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab konsep takaful ni tuan-tuan perempuan kena faham. Konsep takaful ni dia berbeza sikit simpanan dengan konvensional punya cara lah. Bukan pasal cerita insurans konvensional. Konvensional cara maknanya yang simpan duit kat bank semua tu lah. Okay, berbeza sikit kat situ. Sebab tuan-tuan perempuan sebenarnya tak boleh nak keluarkan duit tu sesuka hati. Dia ada tempoh-tempoh tertentu dan musibah-musibah ataupun kemalangan sahaja yang tuan-tuan perempuan boleh pecahkan tabung A tadi tu. Itulah dia konsep yang kita kata tolong-menolong, tabaruk apa seperti di bawah takaful tadi. Kita hanya boleh gunakan duit tu bila kita ditimpa musibah ataupun kecelakaan. Okay, right, kena faham kat situ perbezaan dia. Dia bukan macam kita simpan kat tabung B tadi, bila-bila masa kita rasa kita nak pakai duit tu kita boleh keluarkan. Sebab tu penting untuk tuan perempuan sediakan dulu tabung ni. Tak boleh simpan semua dalam tabung A, tak boleh simpan semua dalam tabung B. Kena pecahkan, splitkan. RM400 tadi tu pecahkan pada dua. Tabung A pun ada, tabung B pun ada. Okay, so itu yang paling mustahak yang tuan-tuan perempuan perlu fahamkan. Okay, alright. So, katalah sekarang ni tuan-tuan perempuan, okay, kita cerita balik pada yang plan nak beli rumah tadi 5 tahun akan datang. Okay, katalah tuan-tuan perempuan sekarang ni bujang dan berhasrat untuk berkahwin hujung tahun ni lah katakan. Kita tunggu lepas habis lockdown ni, insyaAllah bulan 11, bulan 12 ni PM kata dah masuk fasa yang PKPP tu, dah boleh ada majlis kahwin apa semua. Jadi kita dah pakat lah dengan pasangan bakal pasangan kita ni. Okay, kita target kita kahwin hujung tahun ni lah. Okay, kita target kita kahwin hujung tahun ni. Okay, so plan kita sebenarnya masa kita
tengah kumpulkan duit sekarang ni, kita plan yang saya beritahu tadi lah, tabung A ada, tabung B ada kan. Okay, tabung B ni tadi kita boleh keluarkan duit tu untuk majlis perkahwinan kita. Okay, majlis perkahwinan kita tu nanti kita boleh gunakan tabung B tu tadi. Kan? Alright. So, kat mana pula yang kita nak pastikan yang kita ada tabung untuk rumah yang kita nak beli 5 tahun nanti. Sama juga konsep dia. Rumah yang kita nak beli 5 tahun nanti tu, tabung B tu sebagai tabungan untuk kita sediakan deposit rumah yang kita nak beli ataupun kos-kos awalan rumah yang kita nak beli. Itu tabungan B yang kita nak buat. Okey, jadi coach, apa signifikannya tabung A ni tadi? Tabung takaful ni apa signifikannya? Okey, signifikannya begini tuan-tuan dan puan. Okey, bayangkan katalah hujung tahun ni kita dah berkahwin. Hujung tahun ni kita dah ada isteri, dah mulakan kata apa, kita punya perjalanan sebagai seorang pasangan, sebagai pasangan suami isteri. Okey, so kita cerita tahun depan lah, kita cerita tahun depan dah kahwin, hujung tahun ni dah kahwin, cerita tahun depan. Okey, tahun depan tu katalah yang ni pasangan kita cakap, yang kita nak beli rumah lah, yang boleh tak kalau kita beli rumah dalam masa terdekat. Lepas tu masa tu pun awak sebagai orang kata apa, ketua keluarga, katalah yang di cerita ni suamilah sebagai ketua keluarga. Kita tak mampu lagi nak beli rumah ni. Saya dah buat congakan, insyaAllah simpanan saya ni boleh cukup untuk bayar deposit rumah mungkin dalam 5 tahun akan datang. Mungkin dalam 5 tahun akan datang. Okey. Lepas tu yang isteri ni pun cakap, tapi kan yang kalau misal kata nyawa kita ataupun nyawa awak tak panjang, bukan saya nak takut-takutkan awak lah, takut awak ni meninggal awal ke tidak, bukan itu saya doakan, tapi saya just nak cakap lah, kalau ditakdirkan nyawa awak tak panjang, saya ni macam mana macam mana saya nak survive, awak dah tak ada apa semua, dengan suara yang hibur, yang sedih kan, yang isteri ni tadi cakap dengan suami dia. Macam mana saya nak orang kata apa, teruskan kehidupan bila awak dah tak ada. Sekarang ni dah lah saya tak bekerja, yang makan gaji tu awak seorang, yang bekerja awak seorang. Saya ni suri rumah sepenuh masa. Awak tak fikir ke tentang saya? Perempuan ni kan dia biasanya suka ambil orang kata apa, assumption. Dia suka buat assumption macam tu kan. Awak ni tak sayang kat saya ke? Kata, siapa kata saya tak sayang kat awak? Suami tu cakap, saya sayang sangat kat awak ni. Okay. Untuk pengetahuan awak, sebenarnya saya dah sediakan 2 tabungan. Oh ya ke bang, tabungan macam mana tu? Tabungan dia, saya ada tabungan A, ada tabungan B. Tabungan B ni, saya dah bajet untuk 5 tahun akan datang, dah cukup duit untuk saya bayar duit awalan, deposit, nak bayar legal fee, nak bayar stamp duty untuk kita beli rumah. So masa tu katalah kita mampu beli rumah 200,000. Jadi duit yang ada ni saya dah sediakan untuk tabungan untuk kita bayar deposit dan sebagainya untuk kita beli rumah dalam tempoh 5 tahun akan datang. Okey, tapi awak jangan risau kalau sekiranya saya meninggal, na'udzubillah, minta jauh lah, awak janganlah doa-doa saya meninggal awal pula. Kalau ditakdirkan saya meninggal awal, tak sempat kita nak beli rumah 5 tahun akan datang ni, kita ada tabung A ni yang kita ada tabung A ni yang mana awak boleh beli rumah, awak boleh gunakan duit yang ada tu saya hibahkan kepada awak. Saya berikan kepada awak untuk anak-anak, awak boleh beli rumah terus ketika tu. Okey, berapa sebenarnya yang tabung A yang abang beli ni? Kan yang takaful yang abang beli ni. Okey, tabung A ni saya beli ikut kemampuan saya, setakat mana yang saya mampu sekarang ni saya dah beli 200,000. Maknanya kalau jadi apa-apa pada saya meninggal awal, saya akan dapat 200,000 untuk saya beli rumah sendiri nanti. Oh ya ke, minta maaf lah bang, saya tak tahu pun abang dah sediakan tabungan-tabungan macam ni. Kan, ni yang buatkan sayang sangat kat abang ni. Masa tu dah mula. Mula je lah perempuan kan sikit emosional kan. So itulah sebenarnya yang saya nak ceritakan tentang tabungan tadi tu. Jadi kalau tuan-tuan perempuan fahamkan konsep tu, sebenarnya takaful ni kita boleh gunakan untuk kita beli rumah walaupun kita dah tak ada nanti. Bukan istilahnya kita lah, tapi waris yang kita tinggalkan ataupun next of kin ataupun pasangan kita yang kita tinggalkan tadi tu, mereka boleh gunakan duit tadi tu untuk membeli rumah ketika kita dah tak ada nanti. Okey, dan sama juga konsepnya kalau misal kata kita beli rumah ketika katalah macam tadi tu katalah nama si Polan ni Muhammad lah katakan. Okey, Muhammad ni dah beli rumah.
dah beli rumah 5 tahun yang akan datang, dia dah plan tadi, dah gunakan tabungan dia dekat tabung B tadi tu, dah bayar deposit untuk settlekan deposit rumah yang dia beli tadi tu. Okey, ketika tu sebenarnya tu perempuan, Muhammad ni dia dah ada tabungan takaful pada ketika umur dia sekarang ni. Kan? So maknanya tabungan takaful yang dia ada sekarang ni dia boleh gunakan untuk di-assign. Istilah ni kita panggil di-assign. Assignkan kepada hutang rumah ataupun pembiayaan rumah yang dia baru nak buat 5 tahun akan datang. Okay, sebagai contoh, ketika tu dia nak beli rumah yang harganya 200,000 dan dia berhutang, dia buat pinjaman dengan bank, katalah ketika tu dia buat pinjaman 90%. 90% kalau harga 200,000 mungkin dia buat pinjaman lebih kurang 180,000. 180,000 ketika tu sebenarnya dia tak perlu risau lagi kalau berlaku apa-apa musibah ketika dia dah beli rumah tu, dah buat hutang dengan bank pada masa tu, dia tak perlu lagi nak risau kalau dia meninggal ketika tu, hutang-hutang yang ada takaful polisi ataupun takaful sijil yang dia dah beli tu daripada awal ketika dia mula-mula bekerja, dia dah boleh gunakan sum covered yang ada untuk melunaskan ataupun melangsaikan keseluruhan hutang-hutang yang dia ada ketika tu. Itulah the beauty of having takaful punya plan. So yang saya ceritakan kat situ, takaful dia sebagai medium yang boleh digunakan untuk melangsaikan hutang sekiranya kita ditimpa musibah. Kalau bukan sekarang mungkin akan datang. Sebab kita tak tahu nak cerita pasal musibah ni, nak cerita pasal meninggal, nak cerita pasal mati. Itu semua rahsia ketentuan daripada Allah SWT. Dia seorang je, Allah saja yang tahu tentang tarikh bila kita nak meninggal dan sebagainya, kita sendiri tak tahu kan. Tapi kita dinasihatkan untuk merancang kehidupan kita ni, kita boleh rancang. Jadi macam yang kita dah buat untuk Muhammad ni tadi, dan dengar cerita macam mana Muhammad buat, dia dah sediakan perancangan, dah ada tabungan A, dah ada tabungan B ni tadi. So dengan tabungan A tadi, kalau tak sempat dia nak beli rumah, isteri dia ataupun anak dia boleh beli rumah gunakan duit yang dia dah simpan tadi tu untuk sum cover yang dia dapat daripada polisi takaful tu, dia boleh gunakan untuk membayar terus. Tak payah nak berhutang-hutang lagi tuan-tuan perempuan. Boleh beli secara cash. Kalau dia baru ambil hutang ketika tu, dia boleh gunakan untuk polisi tu di-assignkan pula. Sijil tu di-assignkan ataupun diserah hak kepada bank. Kalau sekiranya dia meninggal, syarikat takaful akan terus bayar kepada bank. Itu sebenarnya dia punya kelebihannya di situ. Okay. Untuk takaful hayat ni saya tambah sikit berkenaan ni. Boleh disertai pada bila-bila masa walaupun kita masih belum memiliki rumah. Okay, so jangan salah faham. Nak beli rumah baru nak beli takaful untuk MLTT ataupun takaful hayat ni. Okay, apa yang dipanggil ataupun ditarifkan sebagai MLTT tu? MLTT tu maksud dia mortgage level term takaful. Okay, so istilah mudahnya kita panggil itu sebagai takaful hayat lah. Kita bila beli takaful hayat, kita jadi peserta untuk takaful hayat ni tadi, tak semestinya ketika kita nak beli rumah baru kita beli takaful hayat ni tadi. Daripada sekarang, even kita belum memiliki rumah, belum buat hutang untuk beli rumah, sekarang ni pun dah boleh kita start dengan takaful hayat yang disyorkan untuk kita ambil lah. Boleh disertai pada bila-bila masa pun tak ada masalah. Dan dilihat sebagai tabungan pasti untuk memiliki rumah. Okay. Kenapa tabungan pasti? Ingat tak relate dengan cerita Muhammad tadi? Tabung A, takaful punya tabung tadi tu, bila dia meninggal pun wife dia ataupun anak-anak dia ada rumah, bila dia tak meninggal pun, dia punya nyawa panjang pun, dia boleh buat pinjaman perumahan dengan bank dan boleh assignkan sum covered ataupun benefit yang dia dapat daripada sijil takaful tadi tu untuk cover kalau sekiranya dia meninggal, nak bayar balik hutang-hutang yang ada tu kepada pihak bank. Okay, so jika ditakdirkan kita meninggal dan tak sempat membeli rumah, kita boleh hadiahkan wang papasan yang dibayar oleh syarikat takaful tu untuk membolehkan pasangan ataupun anak-anak kita yang memiliki ataupun membeli rumah ketika tu. So itulah the beauty of takaful hayat tu sendiri. Okay, so tuan-tuan cuba fahamkan konsep tu lah. Okay, takaful hayat sebagai medium mengurangkan beban. Okay, kalau ditakdirkan kita sakit, okay, kita tak meninggal lagi, kita baru sakit, terlantar kat hospital, kena dapatkan treatment, rawatan dan sebagainya. Okay, na'udzubillah, minta jauh lah, saya bukan mendoakan tuan-tuan perempuan kena penyakit, tapi ditakdirkan, kita tak boleh nak elakkan, bila kena ketentuan daripada Allah, kita sakit, kita terlantar kat hospital, nak tak nak kita kena dapatkan rawatan, dan ada kos-kos perubatan yang perlu dibayar. So bila kita ada, kita ambil polisi ataupun ambil sijil takaful, kita jadi peserta
sebab takaful ni banyak banyak plan. Plan untuk medical ada, plan untuk persaraan ada, plan untuk education ada, plan untuk kemalangan ada, macam-macam. Jadi saya cerita ni secara general lah, secara general. Tuan-tuan perempuan boleh tanya secara detail dengan pundi-pundi takaful yang ada, sahabat-sahabat yang ada dekat kita punya chat box yang ada tu, di ruang komen tu, mungkin boleh terus berhubung dengan mereka lah. So kalau katalah kita ditakdirkan sakit, terlantar dekat hospital, nak dapatkan rawatan, pelindungan takaful juga boleh membantu kita untuk melangsaikan bil perubatan tersebut. Okay, dan pampasan yang diterima akibat daripada penyakit kritikal pun ada. Kalau kita ambil plan yang ada membayar pampasan jika kita ditimpa musibah penyakit kritikal, ada plan-plan yang macam tu. Duit yang kita dapat daripada pampasan tersebut, kalau katalah ketika tu kita dah ada hutang rumah. Okay, hutang rumah yang ada tu kita kena bayar juga setiap bulan. Even though kita tengah sakit, bank tak akan cakap awak sakit, saya peduli apa, hutang awak still kena bayar kan. Tak ada pun clause dalam loan agreement kata hutang awak akan selesai sekiranya awak ditimpa penyakit, tak. Hutang rumah tu, monthly installment yang kita sign loan agreement dengan bank tu, kita dah ikat perjanjian dengan bank untuk buat pembiayaan perumahan tadi tu, hutang tu masih lagi kita perlu bayar, sebab kita masih lagi hidup, kita belum meninggal kan. So ditakdirkan kita hanya sakit dan terlantar di hospital, dan ketika terlantar di hospital tu kita pun sebenarnya ada skim-skim ataupun ada sijil takaful yang memberi coverage, memberi protection sekiranya kita ditimpa musibah kena penyakit kritikal. Jadi kena tanya balik dengan perundi-perundi takaful sedia ada ni, macam mana nak ambil benda tu. Okay, so itu yang saya ceritakan tadi. Kalau kita ditimpa penyakit, kita ditimpa penyakit kritikal, tak boleh nak bekerja, dah terlantar dekat hospital, dengan duit sum covered yang kita dapat tadi tu, dengan duit pampasan yang kita dapat tadi tu, kita bolehlah gunakan duit pampasan tersebut untuk menyelesaikan hutang kita. Contohlah katakan, kalau dari segi istilah insurans, protection untuk yang penyakit kritikal ni dipanggil sebagai rider. Cuba tanya balik dengan perundi-perundi takaful ni. Saya ni dah macam perundi takaful pula. Hakikatnya saya bukan seorang perundi takaful, saya hanyalah seorang peguam, tapi saya dah faham sangat benda-benda macam ni, sebab saya dah lebih 20 tahun dah beli polisi takaful dengan ejen takaful sebelum ni lah. Jadi saya dah faham sangatlah tentang istilah-istilah yang digunakan. Okay, rider ni tuan-tuan perempuan boleh tambah dan boleh ambil untuk cover penyakit-penyakit kritikal ni tadi. Okay, so minta dengan mereka kalau boleh, masukkan rider untuk penyakit kritikal di dalam polisi ataupun sijil takaful tuan-tuan perempuan. Bayar lebih sikit mahal pun tak apa sebenarnya, tapi protection tu kita nak yang komprehensif. Kita nak yang lengkap. Kalau misalnya kata kena penyakit kritikal, dapat sum covered dekat situ, so kita boleh gunakan sum covered yang ada untuk selesaikan, lunaskan hutang-hutang yang ada. Katalah monthly installment kat situ 1,000, rumah yang kita bayar monthly installment tu 1,000. Sum covered yang kita dapat katalah ada 50,000 sebagai contoh. Jadi setidak-tidaknya dengan duit yang ada tu, kita boleh gunakan untuk membayar selama 50 bulan monthly installment tu. Yalah 1,000 sampai 50 bulan, jadilah 50,000 kan. So itu yang saya syorkan. Tuan-tuan perempuan ambil apa yang kita panggil rider untuk penyakit kritikal tadi. Okay, so ini juga dipanggil sebagai holding power. Okay, ni ada sahabat saya pernah ajar saya dulu tentang holding power ni. Dia tuan-tuan perempuan tak perlu risau. Bila ada means ataupun ada cara duit untuk membayar bayaran bulanan pinjaman kita kepada pihak bank, itulah yang kita panggil dia sebagai holding power. Maksudnya kita boleh keep on hold, kita boleh pegang lagi aset ataupun harta kita tadi. Kita tak perlu tergesa-gesa nak kena jual. Sebab rider untuk penyakit kritikal ni, saya nak bagi penjelasan sikit lah. Dia ada berbeza sikit dengan pampasan sekiranya kita dah meninggal. Biasanya pampasan yang kita dah meninggal ni nilai dia lebih tinggi. Katalah pampasan yang kita ambil melalui sijil takaful tadi tu, untuk meninggal biasanya diletakkan katalah 200,000. Rider untuk penyakit kritikal ni biasanya separuh daripada tu. Dia boleh bayar up to 100,000 saja. Bergantunglah pada jenis-jenis polisi yang tuan-tuan perempuan ambil lah. Tapi kebiasaannya macam tu, separuh daripada jumlah keseluruhan what we call benefit ataupun coverage yang dia bagi untuk meninggal.
So meninggal dia bagi 200,000, kalau misalnya kata kena penyakit kritikal dia bagi 100,000. Jadi dengan 100,000 yang ada ni tadi, tuan-tuan perempuan nak selesaikan ataupun nak langsaikan keseluruhan pinjaman tu mungkin agak tak munasabah ataupun mustahil lah, sebab mungkin baki pinjaman tu lebih daripada 100,000 kan. Jadi apa yang tuan-tuan perempuan boleh buat dengan duit 100,000 yang ada tu, boleh gunakan untuk bayar monthly installment yang kita masih kena servis dengan pihak bank. Tapi kalau ditakdirkan duit tu cukup untuk langsaikan lamsam semua sekali baki hutang yang kita ada dengan bank, by all means tuan-tuan perempuan bolehlah buat macam tu. Tak ada masalah pun. Cuma yang saya ceritakan tadi, kalau sekiranya yang faedah yang kita dapat daripada critical illness punya benefit ni tadi, penyakit kritikal punya benefit ni tadi kurang daripada jumlah tu, jadi kita boleh gunakan duit tu untuk bayar monthly installment. Jadi kita boleh hold, kita boleh elakkan rumah kita tu daripada kena tindakan undang-undang daripada pihak bank nak dilelong dan sebagainya lah. So itulah yang saya ceritakan tadi. Okay, alright. Seterusnya saya nak cerita tentang MRTT ataupun mortgage takaful. Okay, ini adalah istilah yang memang sinonim dengan mereka yang buat pinjaman perumahan dengan pihak bank. Okay, so bila tuan-tuan perempuan pergi ke pihak bank, pergi ke LPPSA, kita diminta untuk mengambil package MRTT ni. Terutamanya diwajibkan di sektor LPPSA. Pinjaman di lembaga pembiayaan perumahan sektor awam yang kerja government, kena ambil, diwajibkan untuk ambil MRTT ni. Okay, so kalau katalah ditakdirkan ketika tu tuan-tuan perempuan nak buat pinjaman perumahan dengan pihak bank, dan bank pula meminta kita untuk ambil MRTT ni tadi, dia kata okey, syarat kelulusan loan awak kena juga ambil MRTT, tak boleh tak ambil MRTT. Jadi macam mana kita nak gunakan benda tu ataupun benefit yang kita dapat tu? Ada orang setengah orang kata saya dah redundant dah ni, saya dah ada takaful hayat sebelum ni, saya dah pernah beli. Dan bank pula minta ambil MRTT. Okay, tuan-tuan perempuan, trik dia begini. Okay, ni saya nak bagi trik, nak bagi tips kat sini tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan kena faham. Okay, kena faham dan kena ingat benda ni. MRTT adalah medium yang biasanya dijual bersama oleh pihak bank untuk memastikan yang pinjaman tuan-tuan perempuan tu ada 2-in-1. Ada 2-in-1 punya pinjaman. Satu, pinjaman untuk bayar harga rumah. Satu lagi, pinjaman untuk package-package sampingan. Package-package sampingan. Termasuklah insurans, MRTT ni tadi, takaful ni tadi. Okay, termasuklah legal fee. Legal fee untuk bayar yuran guaman kepada peguam. Termasuklah valuation fee. Ini semua adalah package-package sampingan yang tuan-tuan perempuan biasanya bank akan syorkan untuk tuan-tuan perempuan ambil. Tapi hakikatnya tuan-tuan perempuan boleh pilih sama ada untuk ambil package tambahan ni, yang 3 perkara tadi tu, yang MRTT, legal fee ataupun valuation fee tadi kan. Okay, 3 perkara ni sebagai tambahan, package tambahan tu, tuan-tuan perempuan sebenarnya ada liberty ataupun ada kebebasan untuk memilih untuk ambil ataupun untuk tidak ambil. Itu pada dasarnya begitu. Okay, tapi kebanyakan bank mengesyorkan tuan-tuan perempuan ambil juga yang package tambahan ni untuk membolehkan rate ataupun keuntungan yang dikenakan, ataupun istilah yang biasa kita panggil tu interest lah. Tapi sebenarnya dari segi Islamik tak boleh sebut perkataan interest tu, kita panggil benda tu sebagai keuntungan kan. Keuntungan yang dikenakan oleh pihak bank biasanya akan jadi lebih rendah. Contoh, katalah kalau you ambil package yang 2-in-1 ni, sekali dengan package tambahan untuk MRTT, untuk legal fee dan juga untuk valuation fee, kita boleh kurangkan rate tu jadi 3.2. Kalau you tak ambil package ni, yang package tambahan ni, kita boleh bagi you rate 3.5. Kita pun dah pening, dah jam dah. Alamak, macam mana ni? Semua tanya saya, coach macam mana kau nak buat ni? Kalau tak dia bagi 3.5. Kalau ni saya terpaksa juga ambil. Okey, trik dia begini tuan-tuan perempuan. Tips dia begini. Tuan-tuan perempuan ambil aja. Ambil aja package tambahan tu untuk menjadikan rate tu jadi cantik, 3.2. Tapi untuk MRTT tu, request pada bank nak ikat tempoh tenure coverage untuk term takaful tu kita pendekkan. Pendekkan sebab tuan-tuan perempuan dah ada takaful yang sebelum tu. Takaful yang hayat yang tuan-tuan perempuan dah ambil awal-awal masa mula-mula kerja tadi tu dah ada. Jadi cakap dengan bank, okey bank boleh, saya boleh ambil package tambahan ni, saya mau dapat rate 3.2. Tapi saya request untuk term tu, saya punya loan tenure kan 30 tahun. So sekarang ni saya mau kurang.
saya mau kurang tenure untuk saya punya MRTT tu, you buat 5 tahun cukup. So kalau tuan-tuan tengok sebenarnya dapatkan quotation daripada banker ni, quotation memang banker boleh bagilah, tak ada masalah. Quotation tu tuan-tuan akan nampak perbezaan yang sangat-sangat ketara tuan-tuan. Kalau ditakdirkan tuan-tuan ambil the whole tenure 30 tahun, pinjaman 30 tahun, yang insurans MRTT pun ambil 30 tahun, dia punya jumlah tu mungkin boleh jejak sampai belah-belah ribu ataupun puluh ribu untuk bayar MRTT punya insurans charges tu saja. Tapi kalau tuan-tuan shorten, cut short benda tu jadi 5 tahun, mungkin jumlahnya kurang daripada 10,000. Sebab MRTT ni bergantung juga kepada umur kita, kepada kita punya tenure pinjaman yang kita nak buat tu berapa tahun, semua tu akan ambil kira lah oleh pihak bank untuk buatkan quotation tu. Jadi bila kita cut short daripada 30 tahun jadi 5 tahun, memang jumlahnya tu akan berbeza banyak. So tuan-tuan itu antara tips yang saya boleh bagi. So cakap balik dengan bank, saya bukan tak nak ambil tapi saya mau cut short. Instead of 30 tahun, you buat MRTT 5 tahun cukup. Bank biasanya akan benarkan, tak ada masalah. As long as kita ambil package yang untuk tambahan ni tadi dengan dia. So itu trik dia lah untuk dapatkan rate yang lebih rendah tu tadi. Alright. So bila saya dah cerita pasal MRTT ni, lupa pula saya nak kupas tentang slide saya. Saya dah pergi ke depan pula. Pelindungan takaful yang boleh disertai bila kita ingin membuat pembiayaan perumahan. So bila kita nak buat loan rumah, biasanya kita akan ambil MRTT macam yang saya dah terangkan tadi lah. MRTT ni maksud dia, kita dah ambil insurans ataupun dah ambil takaful untuk protect sekiranya berlaku musibah ke atas diri kita, maka syarikat takaful akan membayar baki pinjaman yang tinggal dengan pihak bank. Itu yang dimaksudkan dengan MRTT. Bahasa Inggerisnya Mortgage Reducing Term Takaful. Berapa jumlah hutang tu memang setiap kali kita bayar, jumlah hutang tu akan jadi decreasing lah, dia akan turun lah, dia akan reduce. Kan? So hutang yang tinggal, berapa baki yang tinggal tu, itulah yang syarikat takaful akan bayar kepada bank. Itu yang kita panggil sebagai MRTT lah. Yang mana kita perlu ambil di awal ketika kita mula-mula nak buat pinjaman ataupun pembiayaan perumahan dengan pihak bank ataupun LPSA tadi. So peserta menyertai skim takaful MRTT di awal pembiayaan perumahan yang kita ambil itulah. Itu yang saya kata package tambahan, yang package yang MRTT, legal fee apa semua tu package tambahan yang bank tawarkan lah kan. So pampasan akan dibayar oleh syarikat takaful kepada bank ataupun LPSA jika peserta meninggal dunia ataupun lumpuh kekal. So maknanya sekarang ni pampasan tu dia akan bayar berdasarkan kepada jumlah baki hutang yang tinggal. Dia bukannya stagnan macam tu je. Sum covered dia tak stagnan macam ni, dia akan turun. So daripada yang tinggi dia akan turun. Katalah dah 20 tahun kita servis loan tu, katalah kita ikat tenure tu 30 tahun. 30 tahun dah ikat, kita dah bayar selama 20 tahun. Selama 20 tahun yang kita bayar tu, jumlah tu akan jadi kurang lah. Kan? Dia punya baki hutang tu akan jadi berkurang. Takkanlah kita bayar makin tinggi pula kan? Jumlah tu makin lama makin kurang. So yang syarikat takaful akan bayar kepada bank adalah jumlah yang baki yang tinggal, yang kurang begitu. Itu yang dipanggil sebagai mortgage reducing term takaful. Dan package pembiayaan yang saya katakan tadi tu, bank akan berikan pinjaman. Istilah dia kat sini pinjaman. Pinjaman kena bayar balik lah kan. Pinjaman kepada kita untuk kita membeli polisi ataupun membeli sijil takaful daripada penyedia takaful, daripada takaful operator untuk beli MRTT punya skim ataupun package ni tadi. So itu yang saya kata financing yang bank bagi terbagi pada dua. Satu untuk bayar rumah, harga rumah tu sendiri. Satu lagi untuk package tambahan. Yang package tambahan ni lah yang kita buat pinjaman dengan pihak bank. Pihak bank yang akan bayar premium ataupun contribution takaful tu kepada syarikat takaful tu sendiri. So kita tak payah nak keluarkan duit kita sendiri untuk bayar lah. So itu perbezaan yang jelas, yang ketara di situlah. Kalau kita ambil yang hayat dari tu, kita kena bayar sendiri. Kita bayar monthly ke, kita bayar yearly ke, kita bayar quarterly ke, ikut kita lah. Kalau monthly maknanya kalau katalah sebulan 100, setiap bulan kita kena bayar 100. Tapi macam ni kena bayar lump sum kepada syarikat takaful, tapi yang bayar tu bukan kita, yang bayar tu adalah bank. Sebab bank dah masukkan financing package di dalam kita punya pinjaman tadi tu. Alright, jumlah pembahasan adalah berdasarkan pada baki hutang yang masih tinggal dengan bank ataupun LPSA. So itulah dia punya perbezaan dari segi takaful hayat dan juga MRTT. So mana yang lebih baik, tuan-tuan dan puan sebenarnya boleh fikirkan sendiri. Kalau misalnya kata nak ambil yang lebih
orang kata apa, komprehensif. Bagi saya lah, pandangan saya, kalau nak ambil yang lebih komprehensif, sebaik-baiknya tuan-tuan puan sediakan diri tuan-tuan puan dengan takaful hayat lah. Yang MLTT yang saya ceritakan tadi tu, sebab kat situ dia boleh tambah rider, penyakit kritikal, dia boleh tambah benda-benda yang kita orang kata apa tak terfikir pun kadang-kadang. Yang ada tu accident bila naik kenderaan awam, dia boleh dapat double. Ataupun kita meninggal ke overseas, dia boleh dapat jumlah yang pambasan lebih tinggi. So benda-benda tu semua sebagai rider lah. Kita boleh add on kalau kita ambil takaful hayat. Takaful hayat yang kita panggil sebagai MLTT tadi tu. So itu dia punya advantage. Apa yang kita nak tambah, apa yang kita nak buang, semua tu ada dalam takaful MLTT, dalam takaful hayat. Tapi yang MRTT ni dia hanya cover untuk meninggal dan lumpuh kekal saja. Untuk meninggal dan lumpuh kekal saja. Yang benda-benda lain dia tak cover. Kalau katalah kita kena penyakit kritikal, katalah kita kena accident, lepas tu hilang orang kata apa, tangan, dia tak boleh nak bekerja, so benda tu semua dia tak cover. Dia hanya cover untuk meninggal dan lumpuh kekal. Okay, lumpuh kekal ni ataupun total permanent disability ni ada takrifan dia. Ada takrifan di bawah akta insurans tu sendiri. Yang mana lumpuh kekal, kalau saya boleh ceritakan kat sini, hilang penglihatan kedua belah mata. Buta dua-dua tau, bukan buta sebelah. Buta kedua-dua belah mata, itu baru ditakrifkan sebagai lumpuh kekal. Hilang dua tangan. Dua-dua tangan kena hilang, tak boleh separuh je, ataupun pergelangan tangan ni hilang, itu bukan lumpuh kekal lagi. Kita ditakrifkan lumpuh kekal bila kita hilang kedua-dua belah tangan. Ataupun hilang kedua-dua belah kaki, kodong dua-dua kaki tak ada. Itu baru ditakrifkan sebagai lumpuh kekal, ataupun kombinasi antara keduanya. Hilang satu tangan, satu kaki, maknanya tangan hilang, kaki pun hilang, ataupun hilang dua-dua tangan, hilang dua-dua kaki. Itu baru takrifan sebagai lumpuh kekal. Kalau tak, memang kita masih lagi ditakrifkan sebagai orang yang bukan lumpuh kekal dan kita masih lagi boleh bekerja. Pampasan untuk lumpuh kekal tu kita takkan dapat. Itu yang kena faham. Sebab tu saya kata, perunding-perunding takaful ni tuan-tuan puan minta dia terangkan, dia explain satu-satu. Benda-benda macam ni penting tuan-tuan puan. Tu nanti ada yang cerita, kenapa saya jadi sini tak boleh nak claim? Saya dah bayar mahal-mahal lah, apa ambil ni apa semua, dulu kata boleh ni, tiba-tiba kata tak boleh pula. Sebab itulah isu dia, sebab kita tak diterangkan. Kita tak faham dengan apa yang kita ambil sebenarnya. So pastikan tuan-tuan puan sebagai perunding hartanah, perunding hartanah, dah sampai cerita pasal hartanah, dah cerita perunding hartanah pula. Sebagai perunding takaful, pastikan tuan-tuan puan jadi seorang perunding takaful yang bertanggungjawab, terangkan kepada semua customer you all, polisi holder you all tu, apa yang ada dalam polisi masing-masing. Okay, alright. Okay, saya ada buat dua perbandingan kat sini, cara-cara untuk menyelesaikan baki hutang tuan-tuan puan semualah. Okay, so mana satu cara yang sesuai terpulang pada diri sendiri, mengikut pada apa yang saya dah sharekan di dalam slide ni. Okay, so cara yang pertama, berdasarkan jumlah asas pinjaman, jika joint loan, katalah tuan-tuan puan buat pinjaman perumahan join dengan pasangan, suami dan isteri buat joint loan. Kira setiap bahagian peminjam. Okay, katalah tuan-tuan puan sebagai suami isteri buat 50-50 pinjaman tu. Katalah pinjam dengan bank 100,000, so 50,000 suami, 50,000 isteri. Okay, so dah nampak kat situ 50-50. Okay, gunakan financial calculator untuk mengira baki pinjaman setiap tahun. So kita kena kira berapa sebenarnya baki pinjaman kita. Tapi kita boleh check dengan bank berdasarkan pada statement yang bank keluarkan, berapa baki pinjaman yang kita ada dengan pihak bank tersebut. Katalah dah bayar sikit, sampai tahun yang kelima daripada 100,000 tadi tu katalah jadi 80,000. Kan? So tu baki pinjaman pada tahun yang kelima akan datang ada 80,000. Okey, baki pinjaman pada tahun yang ke-21, tahun yang ke-20 ada berapa ribu. So kena tengoklah berapa pinjaman yang ada tu. Sertai takaful untuk dapatkan sum covered berdasarkan baki pinjaman yang ada. So maknanya kita ambil polisi ataupun kita beli sijil takaful berdasarkan kepada baki pinjaman yang ada dengan pihak bank tadi tu. Katalah baki pinjaman kita ada 80,000, kita dah kira dah. Okey, yang suami 50% which is 40,000, yang isteri pula 50% which is 40,000 juga. Okey, jadi suami ambil polisi, ambil satu sijil takaful yang sum covered dia adalah 40,000. Isteri pula ambil sijil takaful yang sum covered dia 40,000 juga. Sebab dah split into two. Okey, katalah ditakdirkan suami meninggal. Ditakdirkan suami meninggal, pampasan yang dapat 40,000 tu akan dibayar kepada isteri lah sebagai orang kata apa beneficiary-nya.
Okay, so isteri boleh gunakan duit tersebut untuk settlekan hutang dengan pihak bank sebahagiannya lah, which is 40,000 tu tadi. Tapi kalau misalnya kata kita mampu, kalau katalah kita mampu nak beli untuk 100,000 ataupun 80,000 in total tadi tu, sum covered untuk suami beli 80,000, yang isteri pun beli 80,000 juga. Jadi kalau salah seorang meninggal, maknanya yang masih hidup tu tak terbeban dengan beban hutang yang ada. Okay, yang saya cerita tadi tu kalau bayar separuh tu kalau sekiranya masing-masing bekerja ataupun yang isteri tu pun bekerja juga, tak ada masalah untuk sara diri dan mendapatkan pendapatan dan sebagainya, jadi dia boleh gunakan gaji dia untuk bayarlah baki yang tinggal tu. Kalau ada tinggal 40,000 tu mungkin tak berat sangatlah untuk dia selesaikan kan. Tapi kalau dia ada means untuk ambil sijil takaful penuh 80,000 lah dia boleh ambil setiap seorang, so lagi bagus macam tu, lagi digalakkan lah. Okay, itu yang pertama. Okay, cara yang kedua berdasarkan kepada bayaran bulanan pinjaman. Okay, so contohnya kita ambil financial calculator, kita nak kira monthly installment kita untuk tempoh-tempoh tertentu. Katalah kita expect kita nak dapatkan satu sum covered untuk tempoh 5 tahun. Kalau ditakdirkan kita kena penyakit kritikal tak boleh nak bekerja. So katalah dalam tempoh 5 tahun tu kita punya loan installment sebagai contoh yang kita tengok kat slide ni sekarang ni, ambil figure loan installment tu berapa. Katalah loan installment kita bayar kepada bank untuk bayar rumah tu 1,200. Kalikan dengan 12 bulan. Setahun ada 12 bulan, kalikan dengan 5 tahun. Maknanya kita perlukan 72,000 untuk kita bayar kita punya monthly installment kepada pihak bank selama tempoh 5 tahun. Jadi kita ambil package yang mana polisi takaful tu ada sum covered sehingga 72,000 lah untuk servis kita punya loan tu. Jadi kalau katalah kita ditakdirkan kena penyakit kritikal, duit yang dapat tu kita boleh gunakan untuk kita servis kita punya monthly installment kepada pihak bank. Jadi adalah holding power kat situ. Ada holding power, kita tak adalah risau rumah kita tu kena lelong, tak adalah risau bank akan ambil tindakan guaman terhadap kita yang mengakibatkan kita kehilangan rumah tersebut. Dah lah hilang punca pendapatan disebabkan kena penyakit kritikal, duit nak kena bayar hospital punya treatment lagi, lepas tu kena pula hilang punca pendapatan tu, tak boleh nak bekerja dan sebagainya, nak kena bayar lagi monthly installment dengan pihak bank kan. So bank kata kau sakit ke apa ke, aku peduli apa kan, loan still kena bayar juga kan, hutang still kena bayar. Jadi itulah pampasan yang kita dapat tadi tu kita boleh gunakan untuk settlekan monthly installment dengan pihak bank. Sekurang-kurangnya kita bolehlah bernafas dalam tempoh 5 tahun tu. So kita bolehlah ambil pendekatan macam mana kita nak selesaikan masalah yang ada tu dalam tempoh tersebut. Okay, alright. So setakat ni boleh faham ke dengan apa yang saya terangkan? Okay, saya harap semua boleh nampak dengan jelas apa yang saya cuba terangkan kat situ. So itu saja yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Johulan atas jemputan untuk mengendalikan rancangan live kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.